Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Parlimen 9 September 2020 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Baik, berikut paparan utama hari ini. Kelantan berpotensi menjadi hub baharu penerbangan dan industri petrokimia. 4.2 juta individu masih belum mendaftar sebagai pengundi. Kerajaan Kedah memohon 170 juta ringgit daripada Kerajaan Pusat sebagai imbalan atau ganti rugi kepada kesediaan kerajaan negeri mengekalkan kawasan tanah bagi memastikan jelapang makanan negara terpelihara. Senator Ahmad Yahya menyatakan perkara itu ketika sesi perbahasan usul titah ucapan Yang di-Pertuan Agong berhubung soal jaminan sekuriti makanan negara. Selain itu, Kedah juga memohon 100 juta ringgit sebagai imbalan kepada pengekalan kawasan tanah dan hutan simpan bagi menjamin sumber bekalan air mencukupi. Permohonan saya ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-77, iaitu satu kerangka keuangan inovatif akan dilaksanakan bertujuan menyediakan insentif keuangan kepada semua kerajaan negeri bagi melindungi dan memelihara kawasan berhutan. Projek pembangunan infrastruktur tersir Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA bagi meningkatkan keberatan tali air daripada 18 meter sehektar kepada 30 meter sehektar perlu diteruskan semula. Menurut Senator Datuk Wira Osman, setakat ini lebih 1,900 km sistem pengairan termasuk terusan, parit dan saliran dikendalikan agensi tersebut. Ada 128 blok semuanya, 4 blok telah pun siap, 10 blok sedang dalam progres kerja dan juga ada yang baru siap, dan baru ni ada 3 blok baru di tender dan 26 blok telah pun siap pengambilan tanah. Jadi kita mengharapkan, memohon kepada kerajaan supaya dapat meneruskan projek ini untuk kepentingan petani, kerana sebelum ini kita dimaklumkan setelah kerajaan diambil alih oleh Pakatan Harapan, mereka telah bercadang untuk menangguhkan sementara projek ini. Beliau berharap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dapat menyalurkan sejumlah peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi menyiapkan keseluruhan projek tersebut. MADA diperkenalkan pada tahun 1970. Antara objektifnya untuk membolehkan tanaman padi 2 kali setahun selain mengurus air pengairan dan saliran yang lebih berkesan dengan pembentukan kumpulan pengguna air di setiap blok pengairan secara berperingkat-peringkat. Usaha penghasilan benih-benih padi baharu perlu dipertingkatkan. Ia kerana Malaysia agak ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain dalam pembangunan varieti padi. India contohnya sudah menghasilkan lebih 1,900 jenis padi, Filipina 200 jenis, Thailand 80 jenis, manakala Malaysia hanya sekitar 50 jenis. Jadi yang penting di sini adalah nak menghasilkan satu benih ini bukan mudah, yang mengambil masa antara 8 sampai 10 tahun. Jadi ia perlu kerjasama, kolaborasi antara pihak-pihak yang berkaitan, contohnya MARDI dan juga universiti, institusi yang berkaitan untuk bekerjasama rapat. Tidak boleh bekerja silo sendiri-sendiri kerana ianya mengambil masa yang panjang, dan juga pengakhir ujung tahun tu kita tidak tahu sama ada benih yang dibuat kaji selidik itu dapat dihasilkan, dapat digunakan oleh petani. Selain itu, pihak berwajib juga perlu memastikan setiap pembekal benih yang diberikan kuota benih mesti mampu menghasilkan benih sah melalui ladang benih yang diperakui Jabatan Pertanian. Ia bagi mengelak pengagihan benih tidak sah kepada para petani. Kelantan berpotensi untuk dijadikan sebagai hub baharu penerbangan dan industri petrokimia. Perkara itu dinyatakan Senator Muhammad Apandi Mohamad berdasarkan kedudukan negeri itu yang strategik dengan lokasi-lokasi penting lain. Titik pantai yang paling hampir ke Ho Chi Minh, titik pantai yang paling hampir ke Bangkok, titik paling hampir ke Sihanoukville di Cambodia, semua tempat-tempat tersebut berada di negeri Kelantan.
Bahkan daripada report laporan kita perolehi dan saya terlibat, Air Asia telah bersetuju menjadikan hub Kota Baru untuk kawasan lingkungan penerbangan ke kawasan Indo-China. Begitu juga syarikat Firefly juga telah bersetuju untuk diadakan penerbangan daripada Kota Baru ke Ho Chi Minh. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda keyakinan pelabur kepada lokasi ini, kepada negeri Kelantan itu untuk dijadikan hub baru. Ke arah sama, Senator Muhammad Apandi juga mahu pembinaan kompleks petrokimia di Bachok perlu diteruskan semula kerana asas pembangunan projek itu telah dimulakan. Dengan pembinaan kompleks petrokimia di negeri Kelantan, Patah Senak, yang jaraknya jauh lebih dekat, umpamanya paling jauh di sempadan Malaysia-Thailand, Cakrawala dengan izin kalau tak silap saya, Tan Sri Tupra, hanya berjarak 138 km dari pantai Senak. Ini saya yang suka menggunakan GPS. Antara syarikat yang pertama menggunakan GPS dalam negara kita adalah syarikat saya, Tan Sri, dengan izin. Kemudian saya pada masa sama daripada telaga tersebut pelantas kepada sempadan di Thailand yang menjadi tempat pendaratan berjarak 270 km dan ke Kemaman juga lebih kurang 280 km. Jadi kalau dari segi rasional perniagaan, inilah waktunya kita sama-sama memikirkan perniagaan bahan api di masa depan. Jadi sudah tentulah kompleks dan tempat yang paling sesuai adalah di negeri Kelantan, tanpa meninggalkan kompleks sedia ada, insya-Allah. Pembangunan kompleks itu juga bertepatan dengan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Pelabuhan Kelang ke Kota Baru, Kelantan. Satu insentif strategi perlu dimulakan bagi mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Ia meski kadar pengangguran dikeluarkan Jabatan Perangkat Malaysia pada Jun susut 0.4% kepada 4.9% berbanding 5.3% pada bulan sebelumnya. Di mana peluang pekerjaan, kemahiran pekerja dan sektor fokus pembangunan ekonomi ini diintegrasi di satu platform. Insentif strategik ini harus dilakukan bersama antara agensi kerajaan dan pihak swasta, di mana agensi kerajaan menyediakan pekerja yang kemahiran dan mereka ini ditempatkan di syarikat-syarikat swasta yang berkesesuaian dengan kemahiran mereka. Ke arah itu, beliau mahu Kementerian Sumber Manusia dapat mempertimbangkan supaya dua platform pekerjaan sedia ada iaitu Jobs Malaysia dan My Future Jobs bawah Perkeso diintegrasikan sebagai satu platform. Penularan wabak COVID-19 menyebabkan ekonomi negara berada pada kedudukan yang agak membimbangkan dengan KDNK suku tahun kedua 2020 menyusut 17.1%. Paling rendah pernah direkodkan sejak 1998 iaitu negatif 11.2%. Semua pihak disaran terus memainkan peranan menggalakkan individu yang layak sebagai daftar pemilih segera berbuat demikian. Keperluan itu memandangkan 4.2 juta individu berusia 21 tahun ke atas yang layak mengundi masih belum mendaftar sebagai pengundi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Syabuddin Yahya memaklumkan menjelang 2021, anggaran angka pengundi mencecah 22 juta individu selepas pelaksanaan undi 18 tahun dilakukan. Jadi proses untuk menyedarkan masyarakat, merubah sikap supaya mereka mengambil dan memainkan peranan sebagai warga negara yang bertanggungjawab sebagai pengundi perlu kita laksanakan bukan hanya oleh SPR sahaja, tetapi kita amat mengharapkan peranan daripada parti-parti politik, peranan daripada NGO dan juga peranan daripada ketua-ketua keluarga di dalam setiap rumah tangga itu, kerana setiap rumah tangga yang sudah matang biasanya akan ada pengundi daripada suami, isteri dan anak-anak, mungkin 2 atau 3 orang. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Senator Ismail Yusof.
SPR menjangkakan semua persiapan yang sedang diambil dapat disiapkan dalam tempoh 18 hingga 24 bulan daripada tarikh kelulusan pindaan Dewan Negara pada 25 Julai 2019. Justru jangkaan tarikh pelaksanaan undi 18 tahun adalah selewat-lewatnya pada Julai 2021. Proses pemulihan ekonomi negara dijangka berterusan terutama bagi separuh kedua tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan II, Muhammad Shahar Abdullah memberitahu indikator awal ekonomi pada Julai lepas berada dalam fasa pemulihan lebih baik. Antara indikator yang mungkin boleh saya nyatakan di sini yang telah meningkat berbanding prestasi bulan Jun 2020 termasuklah pertama, kenaikan kadar ekspor 3.1% dari tahun ke tahun. Kedua, jualan kereta penumpang mencatat kenaikan 27.3%. Ketiga, jualan kenderaan perdagangan melonjak 44.8%. Keempat, pergerakan penumpang domestik melonjak 215.8% dan jumlah kenderaan di lebuh raya bertol meningkat 7.4%. Mengulas lanjut pertanyaan Senator Dato' Hussein Awang, beliau menjelaskan berikutan ujuran separuh kedua 2020 yang lebih baik, Bank Negara Malaysia BNM telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi negara antara negatif 5.5 hingga negatif 3.5%. Manakala bagi tahun 2021, ekonomi negara diunjur berkembang 5.5 hingga 8%. Permintaan tinggi serta usaha kerajaan membantu industri sarung tangan getah menyaksikan ekspor produk itu 50.1%. Ia meningkat daripada 10.03 bilion ringgit bagi tempoh Januari sehingga Julai tahun lepas kepada 15.06 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun ini. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong berkata, jumlah permintaan global sarung tangan getah dianggarkan berjumlah 330 bilion unit tahun ini. Pengeluaran daripada Malaysia untuk pasaran ekspor pula dianggarkan berjumlah 220 bilion unit iaitu 67% share daripada permintaan global. Ini juga merupakan satu peluang baik untuk negara kita memperkuatkan jenama dan keyakinan terhadap produk Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, secara keseluruhannya kerajaan akan terus memperkasakan industri penghasilan sarung tangan getah untuk membantu merancakkan semula ekonomi negara. Beliau menjawab pertanyaan Senator Idris Ahmad. Penggunaan tanda tangan digital merupakan langkah praktikal dan selamat digunakan untuk pelbagai perkhidmatan dalam talian. Ketika menerangkan kepada pengetahuan Dewan, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin memaklumkan penggunaannya berupaya meningkatkan kecekapan pengurusan serta penyampaian perkhidmatan. Kelebihan penggunaan tanda tangan digital terselah di mana ia boleh meningkatkan kecekapan pengurusan serta penyampaian perkhidmatan oleh mana-mana agensi sektor awam maupun syarikat swasta, walau di mana juga dan bila-bila masa tanpa perlu bersekemuka kerana perkhidmatan tanda tangan digital yang dikawal selia di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia juga membolehkan seseorang melakukan transaksi secara digital dengan membuktikan identitinya secara sahih dan menandatangani dokumen yang diperlukan secara dalam talian dengan selamat dan terjamin. Justru agensi-agensi serta syarikat-syarikat pemberi perkhidmatan digalakkan untuk menggunakan tanda tangan digital yang dikawal selia di bawah Akta Tanda Tangan Digital 1997. Dokumen yang menggunakan tanda tangan digital berdasarkan teknologi prasarana kekunci awam akan ditukarkan kepada bentuk kod sulit yang membolehkannya dikirim dengan selamat tanpa boleh difahami dan diubah pihak lain. Untuk menggunakan tanda tangan digital, pelanggan perlu mendaftar dengan pihak berkuasa pemerakuan PBP dan proses pengesahan identiti secara teliti akan dijalankan. Pertanyaan mengenainya dikemukakan Senator Datuk Lim Pei Hen. Jabatan Pendaftaran Negara JPN sentiasa terbuka untuk mengkaji serta menambah baik ciri-ciri keselamatan MyKad dari semasa ke semasa. Ketika ini, akui Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, MyKad sedia ada dilengkapi ciri-ciri keselamatan bermutu tinggi.
MyKad yang sedia ada dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang bermutu tinggi serta lebih canggih, di mana yang pertamanya diperbuat daripada bahan polikarbonat sepenuhnya dan telah diuji ketahanannya di makmal yang diiktiraf. Yang kedua, chip MyKad melalui beberapa peringkat pengujian termasuklah sebelum proses memasukkan chip ke dalam MyKad, dan yang ketiga, tulisan laser pada nama, nombor kad pengenalan dan gambar kecil atau dengan izin ghost image bagi mengelakkan maklumat daripada dipinda, dan sekiranya terdapat pindaan tersebut dapat dikesan dengan mudah dan pantas. Penjelasan berdasarkan pertanyaan Senator Datuk Muhammad Ali Mohamad. Penggunaan vaksin COVID-19 yang kini sedang dibangunkan beberapa negara seperti China, Rusia, India dan United Kingdom sedang dipertimbang kerajaan. Bagaimanapun, jelas Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, vaksin berkenaan perlu diuji terlebih dahulu keberkesanan juga keselamatannya serta diluluskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sesuatu vaksin mestilah menjalani beberapa tahap fasa praklinikal dan klinikal dan untuk menentukan keberkesanan dan keselamatan pada manusia. Jadi pada negara kita hari ini memang kita ada membuat kolaborasi strategik dengan beberapa negara, dan juga kita juga berusaha untuk menyediakan vaksin di peringkat yang terlalu awal lah bagi negara kita yang pada ketika ini tidak mampu mengadakan vaksin lagi. Jadi sudah pasti jika ada negara-negara mana yang telah melalui fasa-fasa praklinikal dan klinikal dan telah diberi kelulusan oleh WHO dan juga komiti berkenaan dengan keberkesanan dan keselamatan untuk menggunakan vaksin ini, maka sudah tentulah kerajaan kita khususnya, saya percaya akan berusaha untuk mendapatkan vaksin supaya kita dapat menggunakan kepada rakyat di negara ini. Datuk Dr. Nur Azmi menjawab soalan tambahan Dr. Nuing Jiluing. Dasar Pendidikan Tahfiz Negara DPTN yang diperkenalkan sejak 2016 masih diteruskan sehingga kini. Perhatian turut diberikan kepada 5 teras utama di bawah DPTN bagi mencapai objektif yang digariskan. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Syari, pelaksanaan DPTN juga mendapat kerjasama yang baik daripada pihak berkuasa agama negeri PBAN. Antara platform yang digunakan bagi membincangkan dan memantau pelaksanaan DPTN ialah melalui persidangan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI, Mesyuarat High Level Committee HLC mengenai tahfiz dan pendidikan tahfiz, Mesyuarat Jawatankuasa Induk DPTN dan Majlis Tahfiz Negara. Kesemua platform mesyuarat tersebut turut melibatkan wakil daripada setiap negeri bagi tujuan memudahkan penyelarasan dan pelaksanaan setiap keputusan yang dicapai. Kerajaan bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah melakukan pindaan terhadap Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 Akta 505. Pindaan itu boleh dijadikan model bagi menyeragamkan peraturan serta kaedah sedia ada di peringkat negeri. Dewan turut diberitahu usaha bersepadu antara kerajaan persekutuan dan pihak berkuasa negeri akan terus dimantapkan dari semasa ke semasa dengan pelbagai inisiatif yang akan memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya serta membuktikan kecaknaan kerajaan mengenai isu tahfiz. Beliau menjawab pertanyaan Senator Asmak Husin. Kementerian Pengajian Tinggi melalui Agensi Kelayakan Malaysia MQA telah membangunkan serta melaksanakan akreditasi TVET tunggal. Sistem baharu berkenaan bertanggungjawab mengakreditasi program TVET yang ditawarkan institusi TVET awam dan swasta berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia MQF. Jelas Timbalan Menteri Datuk Mansor Osman, melalui pelaksanaan akreditasi TVET tunggal itu dapat membuka peluang pendidikan atau latihan terutamanya kepada pelajar kurang kecenderungan akademik melalui artikulasi yang lebih luas dan pendidikan yang lebih jelas. Juga dapat meningkatkan kemahiran pelajar
melalui penglibatan aktif industri dan secara langsung dapat membuka laluan kerjaya yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan akreditasi Tibet tunggal ini juga akan meningkatkan kerjasama dan hubungan terus antara institusi-institusi Tibet melalui jaringan tenaga kerja berkemahiran tinggi di samping menggalakkan inovasi ke arah pembaharuan dalam peningkatan produktiviti. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan akan memperluas laluan kerjaya graduan Tibet untuk melanjutkan pengajian dan mendapatkan pekerjaan. Justru rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN telah mula menawarkan kursus ijazah untuk pelatih yang telah menamatkan pengajian dari Kolej Vokasional mulai sesi akademik 2019 dan 2020. Tambahnya lagi, program-program pengajian terus ditambah baik dengan pelibatan industri secara aktif untuk lebih responsif dan relevan dengan keperluan semasa. Pertanyaan mengenainya dikemukakan Senator Datuk Lee Tian Sing. Akta Standard Minimum Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 kurungan Akta 446 yang dikuatkuasakan melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM menetapkan standard minimum penyediaan perumahan, penginapan dan penyediaan kemudahan asas di semua sektor pekerjaan termasuk aspek penyelenggaraan. 1 September lepas merupakan penguatkuasaan sepenuhnya Akta 446 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim, pindahan itu memberi kesan positif dalam membendung penyakit berjangkit. Pindaan tersebut turut memberi kesan positif dalam membendung penularan penyakit berjangkit seperti COVID-19, SARS, denggi, leptospirosis iaitu kencing tikus, tuberkulosis iaitu TB dan lain-lain, penyakit batuk kering. Di samping itu, ia dapat menjamin keharmonian penduduk tempatan seperti isu kacau ganggu dan juga keselamatan sosial. Ialah kalau jiran kita ganggu apa semua, bising kita nak tidur pun tak boleh. Yang ini juga kita praktiskan. Pada masa yang sama, pindaan tersebut juga adalah satu langkah signifikan bagi memastikan pekerja dalam semua sektor menikmati penginapan dan kemudahan asas yang selesa di mana tahap kesihatan dan keselamatan lebih terjamin. Soalan dikemukakan Senator Ismail Yusof. 11,107 usaha wanita menerima manfaat daripada pelbagai program serta bantuan melalui dana khas agensi berkaitan bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Untuk tahun ini sahaja, Kementerian telah memperuntuk RM436.7 juta dana kewangan khusus untuk golongan usahawan wanita. Antara program dan juga inisiatif yang telah diberikan adalah seperti berikut. Contohnya seperti bawah SME Bank melalui pembiayaan SME Lady, iaitu bagi memenuhi keperluan pemilikan aset dan juga modal. Sebanyak 13 permohonan telah diterima dan diluluskan sebanyak RM6.5 juta. Dan di bawah Tekun Nasional, Tekun ini amat banyak programnya dan telah menyediakan pembiayaan, dan setakat 31 Ogos 2020 seramai 8,930 usahawan wanita yang telah menerima manfaat berjumlah 169 juta, dan daripada tersebut seramai 712 usahawan wanita telah berjaya dibantu melalui program Teman Nita. Tambahnya, sehingga 31 Ogos lepas, Bank Rakyat telah menyalurkan jumlah pembiayaan sebanyak RM31.18 juta. Selain itu, SME Corp Malaysia melalui program Women Netpreneur telah menyediakan peruntukan RM400,000. Kementerian melalui Institut Keusahawanan Negara juga giat menjalankan latihan serta bimbingan pembangunan secara dalam talian dan fizikal. Jawapan merujuk persoalan dibangkitkan Senator Muhammad Imran Abdul Hamid. RM7 juta diperuntuk Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi tahun ini di bawah program pembangunan kawasan penanaman lada oleh Lembaga Lada Malaysia MPB bagi meningkatkan kawasan penanaman lada. Bantuan kepada pekebun lada di bawah program itu merangkumi input pertanian, pembayaran insentif bagi keratan lada dan tiang sokongan serta khidmat nasihat teknikal. Selain itu, kemudahan bantuan lepas tuai seperti pengipas, pelerai, spiral separator,
dengan izin, pelantar jemuran, tangki rendaman serta bahan binaan untuk empangan kecil, anak sungai juga disediakan kepada pekebun kecil lada, dan bantuan ini disediakan untuk menghasilkan lada hitam dan lada putih berkualiti premium, dan untuk menghasilkan lada premium ini mereka perlu membuat beberapa proses tambahan. Dan untuk menggalakkan pekebun kecil mengeluarkan lada premium seperti lada berkualiti ekspor dan lada putih krim ataupun creamy white pepper. Penghasilan LBE dan LPK dapat memberi manfaat kepada pekebun kecil dengan mendapat harga yang lebih tinggi berbanding dengan lada grade biasa. Kerajaan juga katanya telah meluluskan peruntukan sebanyak 16.11 juta ringgit melalui bantuan input pertanian pekebun kecil lada di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin. Beliau menjawab soalan Senator Zaidi Suhaili. 3 inisiatif dilaksana Kementerian Wilayah Persekutuan bagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Labuan untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Ia merangkumi inisiatif semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, semasa PKP bersyarat dan PKP pemulihan, dan ketiga, strategi tambahan pemulihan ekonomi. Bagi peringkat PKP, kita telah memperkenalkan inisiatif wilayah Caknah, iaitu pengecualian bayaran sewa rumah milik PL selama 6 bulan, 546 akaun yang melibatkan RM933,210. Keduanya adalah pengecualian bayaran sewa permis perniagaan milik PL selama 6 bulan, 774 akaun yang melibatkan RM1,036,110. Bantuan sara hidup untuk penjaja dan peniaga kecil 1,300 orang, setiap seorang menerima RM500 sebanyak RM650,000. Bantuan makanan kebajikan kesihatan warga Labuan dengan jumlah RM50,000 dan sehingga kini nilainya berjumlah lebih kurang RM2.669 juta. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Bashir Alias. Inisiatif kedua melibatkan pelaksanaan 40 projek pembangunan untuk tahun ini dengan peruntukan RM139 juta. Bagi inisiatif ketiga, Perbadanan Labuan bersama SIRIM, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dan Perbadanan Produktiviti Malaysia sedang mengadakan kursus usahawan digital di bawah program pembangunan usahawan digital. Sesi bimbingan telah bermula Ogos lepas hingga Disember depan melibatkan 200 peserta. Berita Parlimen berakhir di sini. Jalur gemilang lambang sebuah bangsa merdeka. Kibarkan sebagai tanda cinta kita kepada negara yang tidak pernah luntur. Sebagai peringatan bersama, kes harian positif COVID-19 masih tinggi. Terus patuh SOP mencegah penularan. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.